Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan reputan alfa. Okey, jadi macam mana tu reputan alfa? Okey, reputan alfa ni sama seperti yang kita dah bincang berkenaan dengan reputan radioaktif. Kita mestilah ada satu atom yang tidak stabil. Jadi cikgu ambil contoh, atom ini adalah atom X dengan simbol nukleik seperti ini. Yang mana ketika sebelum berlakunya pereputan, dia mempunyai nombor nukleon A, yang ini adalah nombor nukleon dan juga Z yang merujuk kepada nombor proton. Okey, yang ini berkaitan dengan simbol nukleik. Jadi kamu boleh tonton kalau kamu tidak faham berkenaan dengan A dan juga Z. Okey, tonton video berkaitan dengan simbol nukleik. Jadi yang ini dia tidak stabil. Yang ini dia tidak stabil. Okey, nak tulis kat mana ni? Ni cuba bawa bawah sikit. Okey, jadi X ini dia tidak stabil. Dan dia juga dikenali sebagai nukleid apa ni? Dia dikenali sebagai nukleid induk. Nukleid induk. Okey, yang ini sebelum berlakunya pereputan. Jadi bila berlaku pereputan secara rawak dan juga spontan ini, okey, dia berlakunya pereputan, maka dia akan menjadi satu nukleid yang lebih stabil. Dia akan jadi satu nukleus yang lebih stabil. Okey, jadi kita buat secara umum lah. Okey, untuk reputan alfa, dia akan jadi nukleus yang baru. Jika ambil contoh nukleus Y. Dan dia juga akan memancarkan kita punya reputan alfa. Okey, sinaran alfa, zarah alfa ni benda apa? Zarah alfa adalah helium 4 2 helium. Okey, jadi maksudnya sekarang ni asalnya nombor nukleon dia A. Okey, nombor proton dia Z. Jadi seterusnya selepas berlaku pereputan, apa yang berlaku adalah dia akan memancarkan 4 nukleon, 4 nombor nukleon dan juga 2 nombor proton. Maka Y ini dia akan kekurangan nombor nukleon dan juga nombor proton. Okey, jadi dia akan jadi A tolak 4 dan juga Z tolak 2. Okey, kenapa kita perlu tolak? Sebab kita ada reputan alfa ni lah. Okey, kita ada reputan alfa. Jadi dia akan tarik keluar nombor nukleon yang lebih. Okey, dia akan tarik keluar proton dan juga neutron lah ni. Okey, jadi ini dia akan jadi lebih stabil. Lebih stabil, dia boleh juga jadi dia tidak stabil lagi, tapi dia lebih stabil berbanding yang X ni lah. Okey, lebih stabil. Dan kita juga kenali dia sebagai anak nukleid. Okey, anak nukleid. Yang ini adalah zarah alfa. Okey, jadi kita ambil satu contoh yang sebenar, okey, yang betul-betul berlaku. Kita ambil satu contoh. Contoh yang berlaku adalah thorium. Okey, kita ada nukleus thorium, yang mana isotop dia adalah thorium-232. Thorium ini dia ada 90 proton dan juga dia ada 232 jumlah proton dan juga neutron. Yang ini dia tidak stabil. Okey, tidak stabil. Kita kenali dia sebagai thorium 232. Okey, jadi 232. Jadi thorium ini dia tidak stabil. Jadi sekarang ini dia sedang menjadi nukleid induk. Jadi apa yang berlaku bila berlakunya pereputan, satu proses secara rawak tiba-tiba je, mungkin, dan berlaku secara spontan. Okey, tiba-tiba kita tengok thorium ni mula-mula 232, lepas tu dia mereput. Dia menjadi satu atom lain pula. Okey, dia jadi atom radium. Ra. Okey, jadi dia akan pancarkan radium dan juga sinaran helium. Okey, sinar zarah alfa. Kita punya helium. Okey, jadi sekarang berapa dia punya nombor nukleon dan juga nombor proton? Okey, untuk itu kita kena tengok nombor dia macam dekat atas tadi kita tuliskan A tolak 4, Z tolak 2, Z tolak 2. Okey, jadi A adalah yang asal 232. 232 tolak 4. Ni adalah 228. Z tolak 2. Okey, Z tolak 2. Z tolak 2 adalah 90 tolak 2. Jadi kita akan dapat 88. Maka kita perlu tuliskan apa dekat sini? Kita perlu tuliskan 232 nombor nukleon, 228 nombor nukleon yang baru, dan juga 88 nombor proton yang baru. Ini untuk radium. Okey, dan dia akan pancarkan zarah alfa. Jadi ini secara asasnya berkaitan dengan zarah alfa. Yang penting kita kena wajib. Okey, wajib sangat-sangat untuk pastikan kita tengok yang ini nilai dia 232. Yang selepas berlakunya pereputan, okey, dia berkurang, ditambah dengan 4. Jadi kita perlu pastikan hasil tambah dia punya nombor nukleon dan juga nombor proton ini perlulah
seimbang. Maksudnya 228 tambah 4, 88 tambah 2 mestilah sama dengan jumlah yang di sebelah kiri, iaitu 90 dan juga 232. Kalau tak seimbang, kamu wajib cek balik. Okey, takut ada yang berlaku kesilapan.